Assalamualaikum guys, welcome back to my YouTube channel Firdaus Muzamil. So pada kali ni aku nak kongsikan satu kisah seram. Nama pemilik kisah ni aku bagi nama dia Mahmud. Tapi sebelum tu kita baca doa dulu, mohon perlindungan daripada Allah, daripada gangguan syaitan dan benda yang kita tak nampak. Jom. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari segala syaitan, dan aku berlindung juga kepadamu, wahai Tuhanku, daripada kedatangan yang berhingga kepadaku. Amin. Amin. Kisah ni berlaku ketika Mahmud menjalankan latihan assignment di sebuah stesen TV3 masa tu, di mana kisah ni berlaku 20 tahun yang lalu. Kisah ni bertajuk Simon. Kisah ni bermula masa si Mahmud ni memulakan latihan. Pada masa tu Mahmud menerima surat tawaran latihan di industri TV3. Mahmud rasa sangat-sangat gembira dan orang kata perasaan sangat susah untuk digambarkan. So dia ditempatkan di bahagian penerbitan. Waktu tu dia bekerjasama dengan Cik Mazlin Nordin dan Nur Farahin Jamsari. So pada hari pertama dia menjejakkan kaki di Seri Pentas TV3 di bandar utama. Dia terpandang satu kulibat lelaki yang berjubah putih di atas rooftop West Wing pada ketika itu. So pun kata macam ni, adoi sampai dekat TV3 pun dia pun sampai. Macam dia kata, aku datang dekat TV3 ni pun dia datang juga. Lebih kurang macam tu lah dialog dia. Dia ni orang Kedah kot rasanya. Masa dia nak melangkah masuk ke Seri Pentas untuk program majalah 3 TV3 pada waktu tu, dia pun meneruskan langkah untuk masuk ke pejabat dah, masuk ke dalam bangunan Seri Pentas tu. Dia masa dekat situ, tujuan dia adalah untuk melapor diri, disebabkan dia pada hari pertama dia pergi dekat Seri Pentas tu. Dan di situ juga dia mengenali beberapa orang kru penerbitan pada ketika itu, antaranya saudara Halim Din dan lebih mesra dikenali sebagai Abang Halim dan Mat Nok. Rupanya dekat situ memang menyimpan pelbagai kisah misteri yang boleh dikatakan kisah seram tu dikongsi secara turun-temurun lah. Ataupun orang putih kata batch to batch. Ada yang cerita pasal kursi bergerak sendiri, ada yang berkongsi kisah pasal printer tiba-tiba mencetak sendiri. Lepas tu ada yang terdengar bunyi guli, ada budak-budak bermain guli apa semua tu. Dan ada juga yang dapat panggilan daripada telefon tapi tak ada siapa yang menjawab. Dan orang dekat situ kata alah bisa tegal biasa disebabkan pengalaman seram yang mereka lalui pada masa mereka menjalankan program dekat Seri Pentas situ. So dekat situ diorang kongsilah pelbagai kisah seram diorang. So kawasan letak kereta di TV3, kawasan letak kereta di bawah tanah TV3, dan waktu tu dia rasa sangat menyeramkan, di mana pada waktu tu dan lampu dia klip sekejap on sekejap off. Di mana kalau korang pernah tengok ada satu lampu, dia akan menyala sekejap dalam 5-6 saat macam tu, lepas tu dia padam balik macam tu. So dekat situ juga si Mahmud ni ada dengar bunyi air kumbahan, ada bunyi budak-budak berlari dekat kawasan yang gelap tu kan, tempat letak kereta. Tapi letak kereta dekat stesen TV3 masa tu memang dia letak dekat bawah tanah. Aku tak tahu zaman tu macam mana. Ada kadang-kadang dia ada dengar bunyi besi yang belaga, dengan bunyi guli yang banyak kali. Dia rasa ada something yang ikut dia daripada belakang lagi yang dia lalui pada masa tu. Lepas sebulan dia ada dekat situ, dia menerima seorang rakan kongsi yang berbangsa Cina. Nama dia, kalau si Mahmud ni tak silap, dia seorang yang bijak dan pandai fotografi, videografi dan tangan yang berseni. Mereka pun menerima tugaskan untuk segmen yang pertama dalam majalah 3 yang dihostkan oleh Cik Zainal pada masa tu. Dia sangat kagumlah kepada idola dia tu, Cik Zainal Arifin.
Tu tugas diorang adalah yang bertajuk Kubur vs Jiran. Penerbit waktu tu adalah Abdullah Tani. Uish, jiran Cina ke ni Jason? Dia kata macam tu kan. Dia tanya kepada kawan setugas dia masa tu, Yellow, you takut ke? Cina tu kata macam tu. Ini kubur lama lah, tak ada apa pun berlaku. Dia kata macam tu kan. Si Jessup tu kata, oh ni paling lama tau, paling lama di KL kubur ni. Dia kata macam tu. Dibangunkan pada tahun 1895 masa tu. Dia menepuk bahu si Mahmud ni tadi, rakan setugas Mahmud. So si Mahmud ni pun kata, wow, sangat menarik ni, aku suka sejarah dan aku suka benda-benda yang bersejarah, benda-benda yang lama. So dia pun kata dekat Jason tu, dia nak jadi tulis skrip lah dekat untuk rancangan yang diorang buat tu. So lepas tu dia orang akan minta nak shoot dekat mana. Jason pun mulalah buat storyboard, permulaan cerita mereka untuk proses memudahkan apa yang mereka perlu buat selepas tu kan. Tiba-tiba sebelum dia sempat mencapai scratchbook tu, apa, buku lukisan lah, sebab dia kan nak buat storyboard tadi. Tiba-tiba dia nak ambil air botol tu kan, tiba-tiba botol tu terbalik dan tumpah sendiri, bergolek dekat lantai. Dia pun kata, dia pun terkejut lah. Allahu Akbar. Dia pun sama dalam hatiku, kenapalah nak golek-golekkan botol air ni kan, ni kan rezeki dia. Si Mahmud ni pun bebel lah macam tu kan, sambil memegang botol. Dan dia pun baling dekat Jason. Jason pun kata, I see, ada hantu ke Syah? Si Jason pun kata macam tu kan. Ya, nothing lah, dia kata macam tu kan. Sebutlah Jason, macam dia macam mengelakkan daripada Jason untuk cerita pasal benda tu lah kan. Yelah, kau nak bayangkan, dia buat tas tu dia tengah malam, lepas tu ada pula botol tu tiba-tiba bergolek. Mahmud dan Jason pun meneruskan perbincangan untuk tugas diorang. So Encik Said ni tiba-tiba muncul di hadapan pintu tempat diorang study, tempat diorang buat tas tu. Encik Said tu pun kata, Syah, you kena buat benda ni secepat mungkin, sebab rancangan akan bermula 2 minggu lagi. Dia kata macam tu kan. Story dia berangkai pasal kematian, tanah kubur dan pemujaan. Aku dah suruh Fiza buat kubur Melayu, kau cover kubur Cina. Si Said tu kata kepada Syah dan Jason tu tadi. Encik Said pun dia belah daripada tempat tu, dia pun senyum lah. Dia senyum, lepas tu dia kata, oh esok aku nak skrip yang kau buat malam ni siap, sebab esok aku nak baca. Said cakap macam tu. Ketika tu dia pandang seorang lelaki ikut bersama Encik Said. Kelibat tu adalah lelaki yang baju putih, yang dia selalu nampak masa dia pertama kali masuk ke seri pentas masa tu. Tak Syah, aku perasan je ni, dia bisik dalam hati kan. Dia kata macam tu. Si Jason pun tiba-tiba tepuk bahu Syah. Dia kata, woi, kau kenapa? Okey ke tak tu? Dia kata macam tu kan. So skrip dan cerita yang diorang buat tu diterima oleh penerbit. Jadi dia teruskan menempah untuk kru sesi penggambaran untuk cerita majalah 3 yang diorang bakal buat tu. Ni tadi Syah Mahmud ni dia perlu untuk menguruskan talent-talent yang perlu ada, yang terlibat dalam shot, dalam penggambaran cerita yang diorang nak buat tu. So penggambaran diorang pun bermula. So di Syah ni rasa sangat happy lah, di mana rancangan majalah 3 pada waktu tu memang sangat popular pada masa tu. So ini memang jadi satu kebanggaan lah buat Syah pada masa tu. So penggambaran diorang pun bermula. Penggambaran diorang mula pada waktu malam. Dia dan Jason membuat persiapan yang sangat-sangat rapi, di mana mereka perlu bersedia daripada segi mental, emosi dan juga tenaga lah. Abang Jahidin merupakan juru kamera pada masa tu. Diorang pun plan lah nak buat mood berasap pada masa tu dekat tanah kubur. Diorang pun nak plan nak buat mood seram. So diorang pun nak buat asap dekat kawasan kubur tu. Dia pun minta Abang Jahidin ni selaku juru kamera kepada cerita tu untuk bawa sabut kelapa, minta bantuan daripada pemandu Jason sebagai talent. Pahal aku pula weh. Jason pun mengurutkan dahi. Alah Jason, buat Cina kenalah talent Cina. Syah cakap macam tu kan. Disebabkan segmen diorang tadi adalah kawasan kubur Cina. Nasiblah masa tu
Jason pun bersetuju dengan rancangan tu. Aku akan sambung cerita ni untuk part kedua dan kita akan jumpa lagi di next video. Assalamualaikum.